Dia tak boleh saya nak tawarkan saja gambaran visi yang kita ada untuk negara. Saya nak bantu saudara-saudari dan adik kakak yang mendengar, tolong bandingkan pula dengan apa yang kita dah dapat dengar, nampak daripada UMNO BN, daripada PN PAS dan juga daripada GTA Pejuang. Baik, ya? PKRPH, apa yang kita dah tahu? Perdana Menteri ialah saudara Anwar Ibrahim. Jelas tidak ada sebarang ragu-ragu. Kalau menang, insya-Allah Perdana Menteri saudara Anwar Ibrahim, rekod pentadbiran dia 16 tahun dalam kerajaan. Dia menjadi Menteri Kewangan yang terbaik di Asia semasa dia jadi Menteri Kewangan dulu. Rakyat Malaysia dah tahu dia masuk penjara sebab dia lawan Tun Mahathir masa itu soal kroni. Tapi kerajaan UMNO Barisan Nasional tak boleh jawab soal kroni. Dikala rakyat susah macam itu, mudah untuk fitnah dia, pukul dia, bubuh dalam penjara. Hasil daripada pergolakan tahun 1998 itulah lahir watak-watak macam saya, macam Nurul Izzah, macam Nurin. Kami ialah generasi muda umur 21 tahun yang pada ketika itu tengok sendiri, gila ke kerajaan ni. Orang tengah sengsara sebab kemelesetan krisis kewangan, kamu duk bergaduh, berbuduhan sama sendiri sampai kamu humban timbalan Perdana Menteri dalam penjara. Itu PKR. Ya. Apa gambaran dan visi yang kita bagi kepada rakyat daripada PKR? Pertama, kita cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa wakil-wakil rakyat kita dan menteri-menteri kita bukan sahaja bersih, bukan sahaja amanah, tapi mereka terdiri daripada golongan yang pelbagai kemahiran dan kepakaran dan latar belakang. Mereka ada Melayu yang cerdik, ustaz-ustaz dan ulama. Mereka yang balik daripada Mesir pun ada, mereka yang balik UK macam saya pun ada, mereka yang balik Jepun pun ada. Masing-masing kita susun Melayu, Cina, India, tua, muda, wanita, supaya dia melambangkan dan mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Dan syaratnya, semua mereka ini mestilah ada kepakaran, kelayakan dan pengalaman bekerja yang baik. Supaya ditakdirkan kita jadi kerajaan, maka kita boleh pastikan mereka boleh menangani untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat yang cukup rumit. Ketiga, kita juga tahu PKR dan Pakatan Harapan ada dasar yang cukup jelas perbezaannya dengan pendekatan UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional termasuklah juga Persatu dan kini PAS yang mengikut mereka. UMNO Barisan Nasional mementingkan kroni. Kita tahu. Setiap kali UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan satu penggal, dia akan tinggalkan satu skandal untuk penggal itu. Kerana setiap kali dia jadi kerajaan, mereka akan gatal tangan, dia akan fikir, kita jaga kerajaan ni, duit ada 300 bilion tiap-tiap tahun ni. Takkanlah kita tak boleh buat duit sikit. Sikit je kita nak buat duit pun. Jadi bila dia nak buat duit sikit, itulah maka akan ada kroni-kroni yang datang. Yalah, menteri ni tak cerdik mana sangat pun. Jadi kroni-kroni ni yang akan bayar buat cadangan yang baik, tiba-tiba macam-macam. Tiba-tiba menteri pun umumkan, oleh kerana negara kita akan maju selepas ini, maka kerajaan akan mengusahakan projek terbaru yang paling canggih, iaitu projek kereta terbang. Tu yang keluar kereta terbang, tiba-tiba tak ada kereta terbang pula dah. Sama juga contohnya, kita kena COVID. Kita kena COVID semua. Oleh kerana COVID dan PKP, maka jadi kemestian supaya pergerakan kita boleh dijejaki. Supaya kalau kita pergi, kita tahu berjangkit ke apa. Jadi, kita ada aplikasi MySejahtera. Aplikasi MySejahtera dah orang pakai ramai-ramai, puluh-puluh juta pakai. Mesti ada seorang kroni, dua orang kroni yang datang idea macam mana nak buat duit.
Itu yang tiba-tiba diumumkan, maka tiba-tiba MySejahtera lepas ini akan melalui proses penswastaan dan konsesi yang mana ada syarikat yang dibenarkan untuk mengendalikan MySejahtera dengan tujuan untuk dapat akses ataupun dapat mencapai maklumat peribadi kita berhubung latar belakang kita, kesihatan kita, kewangan kita. Sebab geng kroni tu yakin kalau mereka boleh dapat MySejahtera, dia boleh buat duit yang berganda-ganda lagi kerana bukan saja dia boleh jual maklumat-maklumat itu dan buat macam-macam, kerajaan pula dah kena bayar kat dia tiap-tiap tahun puluh-puluh juta. Skandal lagi. Dalam masa kita duk kena tangkap, kena orang kata kena kurung, dia ada je peluang. Itu UMNO Barisan Nasional. Sebab itu daripada 1 tahun ke 1 tahun, untuk yang muda-muda mungkin dia tak rasa sangat. Saya yang tua ni aku letih dah. Lepas satu skandal ke satu skandal. Daripada NFC pasal lembu, Bestari Net, untuk bagi internet kepada sekolah-sekolah. Yang itu pun dia sakau. Bayar tapi internet tak elok. Ada yang tak sampai pun. Sepatutnya pendapatan daripada letak telco tower, sepatutnya sampai kat sekolah. Lalah dia tak bagi kat sekolah pun, dia sakau kat geng-geng dia juga. Bestari Net, tak percaya tanya Muhyiddin. Pun dah kena. Kemudian 1MDB pun dah kena. Kemudian yang terbaru ni LCS Meriam pun dah kena. Jadi kalau saudara-saudari adik kakak tahu tawaran UMNO Barisan Nasional, tawaran dia ialah jom sakau lagi. Manifesto dia ialah yang mana belum sakau lagi. Kalau tak percaya, tanya Perdana Menteri. Sama dia pun calon Perdana Menteri pun dia nak sakau juga. Dia umum Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, poster boy, dia kata. Saya daripada awal lagi tak setuju. Saya nak beritahu kat Zaid, poster boy itu tak kena lah. Poster boy ini kena boy yang betul lah, segar lah sikit muka dia supaya yang muda-muda ni suka. Kalau nak letak poster uncle pun tak kena Ismail Sabri ni. Sebab orang tengok muka dia, orang nampak dia blur, dia mengantuk je. Tapi dia umum kat semua orang, kalau BN menang, maka Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tak sampai 2 minggu, saudara-saudari, kita semua pernah melalui pengalaman kena scam ni tau. Kita order kat Shopee binatang lain, tengok cantik-cantik, komen cantik-cantik, datang binatang lain. Order kursi sofa besar ni, ingat boleh tidur, mari besar ni. Kita semua dah kena scam ni. UMNO Barisan Nasional, sama dia Perdana Menteri, dia nak scam, saudara-saudari. Calon Perdana Menteri dia nak scam. Jadi saudara-saudari dah boleh bandingkan antara PH dengan BN. Nah. Ismail Sabri sendiri rasa dia nak kena scam. Itu yang saya lawak. Pagi ni Ismail Sabri tweet. Ada tengok lah, Ismail Sabri tweet. Dia pun saya agak, kalaulah kerana dah tak terlanjur, saya ingat dia dah masuk dah sekarang. Dia pun dah naik atas pentas kita terak ni sebab pagi ini dia tweet ayuh Malaysia. Tu saya kata, Datuk Seri terlupa ke? Ayuh Malaysia tu kita orang punya. Cuma saya tak terkejut lah. UMNO untuk 1 tahun kebelakangan ini, dia bukan saja sakau duit, dia juga sakau slogan. Slogan pun dia sakau sekali. Dulu dia masa zaman Najib nak masuk penjara, sedih Rosmah ni, dia duduk jerit, lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan tu kita punya, bukan dia punya. Sekarang nak masuk pilihan raya, Ismail Sabri duduk jerit, ayo Malaysia pula. Dah. Jadi saudara-saudari boleh tengok bandingkan PH, BN, jelas. Pilih PH, dapat Perdana Menteri seorang yang teruji, tak kena scam. Dapat dasar yang cukup baik kerana kita tahu nak ke mana. Dapat calon-calon yang kita telah cuba sedaya upaya tapis dan perketatkan sehingga seorang demi seorang kena isytiharkan harta. Pilih BN, pilih UMNO, insyaAllah Perdana Menteri kena scam. Lepas tu insyaAllah
kita akan tengok dari 1 tahun ke 1 tahun lagi banyak kes-kes sakau. Masa itu korang tak payahlah cari saya balik. Tanya, tolong lawan, padan muka korang. Aku tak apa, aku dah memang jutawan. Boleh hidup senang sampai bila-bila, tak payah nak bimbang. Bayangkan kalau saudara-saudari ada syarikat hidup kejaya yang baik, malam-malam buta pukul 11.30 aku kena duduk kat padang merbuk bercakap dengan orang macam ni. Tak masuk akal. Baik saya duduk kat rumah, baik-baik diam-diam. Kita cuba kali ini, kalau korang kena sekali lagi, pandai-pandai lah korang. Tunggulah 4-5 tahun lagi, kira kes sakau. Setiap kali dia sakau, dia potong peruntukan. Setiap kali dia sakau, dia naik cukai. Setiap kali dia sakau, korang kena GST. Padan muka. Baik. Bank satu. Saya dah terang pasal PH. Saya dah terang pasal UMNO. Sekarang nak masuk pasal bersatu. Saya pun tak faham kenapalah Tan Sri Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri balik. Saya tak faham betul. Saya pernah tanya ada seorang yang agak rapat dengan dia. Orang tu pergi jumpa Tan Sri Muhyiddin, sembang-sembang. Kebetulan dia datang jumpa saya. Sebab saya ingat dulu masa dia dalam Pakatan Harapan dulu, saya tanya dia, Tan Sri, apa tujuan you sebenarnya ni dalam politik ni? You dah jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas ni Kak Wan jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi apa? Apa sebenarnya matlamat? Dia sendiri kata dia dah tak heran dah. Timbalan Perdana Menteri ke, menteri ke. Dia tak kata dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi masa tu dia kata dia dah pernah jadi timbalan Perdana Menteri, dah pernah jadi menteri. Buat apalah dia nak melalui balik timbalan Perdana Menteri-menteri ni. Maksudnya masa itu, tahun 2018, bagi dia memang dia nak jadi Perdana Menteri je. Baik Dia dah jadi Perdana Menteri pun. Bila dia jadi Perdana Menteri itu dia diingati dalam lebaran sejarah kita sampai bila-bila sebagai orang yang jadi Perdana Menteri yang mengkhianat mandat rakyat. Tikam kawan kamu sendiri. Kamu menggalakkan budaya lompat dan oleh kerana budaya lompat itulah maka kerajaan bergolak selama bertahun-tahun. Rekod akan menunjukkan bahawa orang yang paling banyak mati daripada musibah penyakit berlaku zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang paling banyak susah sampai orang kena angkat bendera putih sebab lapar tak boleh makan. Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kalau kita jadi dia, bersarutlah. Apa lagi nak? Kamu dah dapat semua. Kalau kamu balik pun, besar kemungkinan tak jadi Perdana Menteri. Sebab tu saya tanya, ialah orang yang jumpa dia dan kemudian jumpa saya. Saya tanya dia, Tan Sri Muhyiddin ni tak nak bersara ke? Jawab dia begini. Kalau ikut dia nampak macam dia tak minat sangat. Tapi dia fikir pasal anak-anak dan keluarga dia. Takut kalau UMNO menang balik, UMNO pergi kacau. Sudah macam ni lah Zahari. Kau ingat Malaysia ni milik anak beranak korang ke? Korang heret rakyat, pelbagai lapisan, pelbagai kaum. Bergolak, bergaduh sama korang. Alasan dia sebab semua takut ni. Zahid takut kena masuk hotel Kajang. Muhyiddin takut kalau keluarga dia kena kacau. Takut UMNO menang, UMNO balas dendam. Kau gila. Kita ada masalah yang besar yang patut tumpu. Kalau kamu nak masuk politik, niat kena betul 100% untuk dapat keredaan Allah sebagai fardu kifayah. Baru insya-Allah Allah bantu untuk selesaikan masalah. Kalau tidak, jangan buat bisnes macam aku. Baik Kalau pun dia takut UMNO Barisan Nasional menang, UMNO Barisan Nasional pergi kejar dia kan? Pun ada masalah. Sebab besar kemungkinan PN bersatu dengan PAS ni tak boleh bentuk kerajaan. Tidak ada tanda-tanda PN akan dapat lebih daripada 20 ke 25 kerusi parlimen di seluruh Malaysia. Itu pun bukan kerusi-kerusi bersatu, itu kerusi-kerusi PAS.
PAS akan menang sebahagian di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, mungkin sedikit di Perak. Bersatu kalau lepas pun mungkin 1 kursi, 2 kursi saja di seluruh negeri lain. Kalau boleh menang pun mungkin Larut, mungkin dia boleh menang. Paguh, mungkin Muhyiddin boleh menang lagi. Azmin Ali akan kena sembelih dekat Gombak sedari-sedari. Tak ada. Jadi, Tan Sri Muhyiddin, logik dia ialah dia sanggup mengheret seluruh negara ini kerana dia bimbang soal keluarga dia nanti kena kacau. Memang kena kacau lah lepas ini sebab kalau kerana kamu, akibat kamu UMNO Barisan Nasional menang dan kamu sebagai PN dengan PAS dan Bersatu tak nampak gaya boleh dapat lebih daripada 25 kursi, maka kalau UMNO Barisan Nasional menang, UMNO Barisan Nasional akan pergi cari Bersatu dulu, bukan PKR di AP Amanah, saudara-saudara. Kami tak kejar, kami tak kacau UMNO ni. Kecuali dia sakau duit. Yang itu aku kejar lah. Tapi nak marah macam mana dah memang kau sakau duit. Tapi kalau Bersatu ini dendam kesumat UMNO, cukup dalam kalau Bersatu dan PN tak menang buat kerajaan, memang UMNO akan pergi kejar seorang-seorang. Jadi, pun tak jadi juga. PAS. Kamu nak ke mana lepas ini? Dari gayanya nampak macam PN tidak akan dapat lebih daripada 25 kursi. Memang betul, PAS ada kemungkinan boleh dapat lebih tinggi kursi daripada 18 yang dia ada sekarang. Tapi bukanlah sampai dia boleh menang sampai 40, 50 sampai membentuk kerajaan. Tak boleh. PN masih akan menjadi blok ketiga yang paling kecil berbanding dengan PH dengan BN. Kau nak buat macam mana? Dengan UMNO kamu dah berapa kali rujuk dah talak 5 dah ni. Mula mengorat, betul-betunang, betul kahwin. Kahwin cerai, talak 1. Kahwin cerai, talak 2. Kahwin cerai, talak 3. Talak 3 pun dia lupa-lupa. Dia dah talak 3. Dia pun kata, tak apa, kita kahwin lagi. Cerai lagi. Sebenarnya talak 4. Dia ingat masih lagi talak 3. Dan lepas ni macam mana? Kamu akan tinggalkan Bersatu. Bersatu akan tengah-tengah sebab Bersatu mungkin tinggal 3-4 kursi. PAS kata, kita tak boleh dah dengan Bersatu ni. Kalah dah kita. Kita kena cari macam mana pun demi perpaduan Melayu. Kita kena bersama dengan UMNO. UMNO ludah ke? UMNO sepak ke? UMNO hina ke? Tak ada dah. Demi supaya watak-watak seperti Haji Adi dapat gaji 80,000 sebulan. Umur dah dekat 80 tahun. Pergi parlimen pun tak mampu. Daripada zaman saya parlimen pun lagi. Dia tak mampu pergi parlimen. Saudara-saudara. Duduk kat parlimen. Tak bercakap. Tegur orang pun tidak. Dia nak jadi wakil rakyat buat apa lagi? Hanya sekadar RM80,000 sebulan. Hanya supaya dia rasa dia hebat. Boleh mencatur. Kau dapat ini, kau dapat ini. Cukup-cukup lah bagi ke orang lain lah dalam PAS tu. Jadi PAS nak ke mana? Jam juga PAS. Baik Yang terakhir. Gerakan. Ini apa? Gerakan tanah air. Saya nyaris jatuh kursi hari ini. Saya ingat Tun Mahathir ni selalunya. Saya hormat kepintaran dia. Saya dengan Tun Mahathir ni ada benda yang kami memang selalu bercakaran. Tapi ada juga benda yang perangai dia tu macam saya. Dia suka membaca, saya suka. Dia mulut kasar, aku pun mulut kasar. Jadi kadang-kadang saya ada grudging respect. Hormatlah juga kat Tun Mahathir ni. Kecuali hari ini pengumuman daripada GTA, aku jatuh kursi. Hari ini GTA, Datuk Ibrahim Ali mengatakan bahawa Tun Mahathir ni dah tua. Jadi bila kita masuk pilihan raya ni, bukanlah kita nak letak Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Saya pun boleh jadi calon Perdana Menteri. Ibrahim Ali. Kalau Ibrahim Ali jadi Perdana Menteri, saya akan berpindah keluar daripada Malaysia.
Aku pergi balik kat UK dekat London. Aku dah duduk dengan Mat Saleh balik lah. Buat bisnes kat sana lah. Kau gila Ibrahim Ali jadi Perdana Menteri. Tapi nasib baiklah Ibrahim Ali takkan jadi Perdana Menteri. Jangan bimbang lah. Ibrahim Ali takkan jadi Perdana Menteri. Tapi gila ke apa tawaran semata-mata kerana setiap satu parti ni yang BN ada soal Zahid tak nak masuk penjara. PN ada soal Muhyiddin kata nanti dia kacau keluarga-keluarga dia semua. Tun Mahathir, aku pun tak tahu apa. Kan Najib dah masuk penjara, Tun. Berehatlah. Gaya-gaya kamu buat kacau macam ni tiba-tiba, Ibrahim Ali pun bercita-cita. Boleh aku jadi Perdana Menteri ni. Kan? Jadi sebab itu saudara-saudari, macam saya sebut tadi, terutamanya kepada yang muda-muda, saya faham agaknya kalau saya umur 20-an, 19 tahun, mengundi buat kali pertama, tak pernah mengundi. Aku tengok ke atas ni, aku kata dia orang ni gila ke apa? Bilalah semua ni, dia orang ni nak bersara. Tak faham ke masalah aku kat bawah ni? Aku peduli apa soal korang ke atas tu? Aku nak tahu korang boleh selesaikan masalah aku ke tidak. Aku nak masuk universiti ni, kau nak tolong ke tidak? Kalau aku ambil PTPTN, bayar hutang sampai puluh-puluh ribu, nanti bila aku keluar, nanti aku akan dapat kerja ke? Ataupun aku keluar menganggur hutang berpuluh-puluh ribu, aku kena jual goreng pisang tepi jalan. Kalau aku tahu aku nak kena jual goreng pisang tepi jalan, aku tak adalah masuk universiti awal-awal. Aku goreng pisang awal-awal lah. Umur 28-29 tahun dah ada 20 gerai goreng pisang. Dah kaya lah. Kesian kat budak-budak ni. Jadi saya faham kalau yang bawah ini dia tengok ke atas ni dia kata punyalah caca merbau orang tua ni. Sebab itu saya minta yang muda boleh nampak. Yang berumur 30-40 tahun macam kita yang 50 tahun ini. Kita ada tanggungjawab supaya kita tidak meneruskan kesilapan demi kesilapan yang telah berlaku. Kalau ini berterusan, kita kena maki dalam kubur nanti. Saya tak apa. Saya boleh cakap besar, saya rasa lega. Kalau apa pun jadi kat Malaysia selepas ini, saya rasa insya-Allah saya dah buat tanggungjawab dan amanah saya. Saya tak ada keperluan untuk buat semua ni. Tapi tak apa, fardu kifayah. Kita cuba. Kalau saya tak dapat, insya-Allah ada anak-anak muda lain yang akan dapat sumber inspirasi dia sambung. Dia pula sambung. InsyaAllah saya dah buat tanggungjawab saya. Tapi saudara-saudari yang akan mengundi, yang umur 30, 40, 50, Melayu, Cina, India. Apa saudara-saudari nak jawab kepada yang muda-muda dan anak-anak bila kita terus membiarkan keadaan caca merba seperti yang ada dekat atas. Jadi gunakan yang terbaik. Saya hanya boleh beritahu keadaannya nampak begitu baik saudara-saudari. Kalau keadaan sekarang ini, saya rasa kita berada dalam lingkungan 80 ke 90 kursi parlimen di Semenanjung yang menjadikan Pakatan Harapan blok yang paling besar sekali. Nombor 2, bloknya ialah UMNO BN. Nombor 3 ialah blok Sabah Sarawak. Paling hujung sekali ialah blok PN, Bersatu dan PAS. Jadi pengundi atas pagar kena fikir, kalau kamu bagi undi kepada BN dan PN, kamu menghabiskan boreh saja. Seronok tepuk tangan, ada 10-20 orang wakil parlimen daripada BN dan PN, tapi dia tidak boleh mengubah apa-apa kerana BN dan PN tak boleh jadi blok yang boleh membentuk kerajaan. Kalau yang atas pagar suka UMNO Barisan Nasional, kamu kena fikir kalau sokong UMNO Barisan Nasional, Perdana Menterinya ialah Zahid Hamidi. Rakyat Malaysia tak suka Zahid Hamidi. Kalau Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, habislah kes-kes selain daripada sakau-sakau yang baru, kes-kes yang lama juga habis. Lagi negara kita akan ditertawakan di dunia, lagi pelabur tak masuk, lagi masalah pekerjaan dan gaji kepada anak-anak. GTA saya tak payah cakap lah. Sebab saya rasa mustahil orang akan mengundi Ibrahim Ali sebagai Perdana Menteri. Jadi saya tak bimbang. Jadi sebab itu saudara-saudari, insya-Allah
Sama-sama kita buat yang terbaik. Ini tanggungjawab kita, ini usaha kita. Usaha kita mungkin tak nampak besar, tapi kalau usaha setiap seorang daripada kita berusaha betul-betul dalam kawalan kita dan pengaruh kita, anak kita, kita suruh undi pakatan. Jiran kita suruh undi pakatan. Dapat mesej dekat WhatsApp, hantar kat keluarga. InsyaAllah saudara-saudari, itu usaha kita, dia akan beroleh kemenangan dan insyaAllah akan dapat diberkati. Jadi saya nak tutup. Saya ada perjalanan pulang 5 jam setengah daripada KL ni kan. Tu saya cakap kat Nurin, patutlah orang lain naik helikopter. Sekarang aku faham lah. Ponat tau, 5 jam datang, 5 jam balik, tengah demam ni kan. Tapi saya nak tutup begini. Saya memang tutup, saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut Malaysia supaya satu merbuk boleh dengar. Kalau tak satu merbuk pun satu padang lah boleh dengar. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut Malaysia. Saya sebut kita, saudara-saudari sambut dengan boleh. Okey? Ayuh. 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 Kita. InsyaAllah kita boleh lakukan 19 November keluar undi ramai-ramai. Sekian, sese, nandri, vanakkam, alhamdulillah.